Hai, Assalamualaikum dan apa khabar ya? Okey, hari ni saya nak mengajar pemfaktoran yang melibatkan tiga ungkapan. Bila saya sebut tiga ungkapan, maksudnya ada tiga benda. Satu, dua dan tiga. Ada tiga bahagian. Okey, pertama, saya nak dikenali sebagai persamaan kuadratik. Saya tahu you all tak belajar pun apa itu kuadratik. Tapi saya nak kenalkan sahaja supaya lepas ni awak dah faham apa itu kuadratik. Okey. Pertama sekali, bila sebut tiga ungkapan, dia ada A, X kuasa 2 tambah B, X tambah C. Di mana A, B dan C dikenali sebagai pemalar ataupun pekali. Jadi nak mudahnya A, B dan C ni dikenali dalam bentuk nombor. Itu paling senang. Manakala X kuasa 2, X kuasa 2 dan X ini dikenali sebagai anu ataupun unknown dalam bahasa Inggeris. Ini basic saja anak-anak, you all kena faham. Okey, hari ni saya nak ajar paling mudah bagaimana you all nak buat pemfaktoran melalui untuk tiga ungkapan menggunakan darab bersilang. Okey, pertama sekali kita tengok contoh nombor 2 ni. Diberi X kuasa 2 tambah 6X tambah 8. Pertama sekali, awak kena kenal pasti nilai A, B dan C. Okey, langkah pertama, kita kena tentukan nilai A, nilai B dan juga nilai C. So, kita lihat dekat sini. A kita adalah terletak di sebelah pemalar, di sebelah unknown kuasa 2. A kita. So, disebabkan tak ada nilai, maka A adalah 1. B kita pula adalah terletak di sebelah unknown X. Unknown X. So, B kita adalah 6 dan C kita adalah 8. Ini langkah pertama. Seterusnya, kita akan buat langkah kedua, iaitu faktor bagi 8. Faktor bagi 8. Faktor ni maksudnya hasil darab dua nombor, you dapat nilai 8. So, yang kita akan dapat sama ada 1 darab 8 atau 2 darab 4. Jadi, langkah seterusnya, yang ketiga adalah, anak-anak ikut je step saya. Yang ketiga adalah, daripada faktor ini, manakah hasil tambah, saya sebut hasil tambah atau hasil tolak yang menghasilkan nilai 6. So, kita nampak di sini adalah 2 dan 4. Sebab 2 tambah 4, you all akan dapat 6. So, kita akan guna pemfaktoran bagi 8 adalah 2 dan 4. Langkah ketiga yang kita patut buat adalah perlu buat ambil pembaris dan garis hujung dan hujung. Apa maksud hujung? Hujung di sini X kuasa 2. So, tulis X kuasa 2. Lagi satu, positif 8. So, positif 8. Manakala di sebelah adalah positif 6X. Ini cara menulis. Seterusnya, daripada sini, kita lihat X kuasa 2 datang daripada hasil darab X darab X. Ini saya letak tanda darab. Okey. 8. Ni 8 ni, kita rujuk semula pada faktor yang kita pilih tadi. 2 dan 4. So, you all tulis dah 2 darab 4. 2 darab 4. Dapat 8. Okey. Sekarang, kita nak buat darab bersilang. Ingat konsep Atroman. Mesti bermula dari bawah ke atas. Jadi, X darab 2. 2X. Kemudian, apa yang berlaku? X darab 4. So, you all akan dapat 4X. Tips saya seterusnya, kita lihat tanda ini. Kalau sini tanda positif, jadi nombor yang besar mesti positif. Kalau tanda negatif, nombor yang besar negatif. So, disebabkan you nak dapat positif dekat bawah, so positif darab apa dapat positif? Sudah pasti positif darab positif
awak akan dapat positif. Bila sebelah sini positif, maka positif ni akan letak di sini. Positif ni juga akan letak di sini. Dan akhir sekali, langkah keempat kita akan menulis jawapannya adalah dalam 2 kurungan sebegini. 2 kurungan sebegini. Mana jawapan dia? Jawapan dia dipilih daripada sini. 1 dan 2. So, jawapannya adalah X tambah 2. Lagi 1 adalah X tambah 4. Habislah. Inilah jawapan pemfaktoran bagi 3 ungkapan bagi persamaan X kuasa 2 tambah 6X tambah 8. Sangat-sangat mudah. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Tadi contoh kat atas kan? Ni contoh kat bawah. Okey, pertama saya kata tentukan nilai A, B dan C. Buat siap-siap macam ni. So, A kita bernilai berapa? Tak ada nombor. So, 1. B kita bernilai berapa? Mesti negatif 6. Dan C kita bernilai berapa? C kita adalah 9. Langkah seterusnya adalah faktor. Faktor bagi siapa? Faktor bagi 9. Okey, apa nombor yang darab? You dapat 9. So, you ada 1 darab 9, you dapat 9. Ataupun 3 darab 3 dapat 9. Disebabkan kita nak lihat, nak pilih antara 1 darab 9 atau 3 darab 3, kita rujuk semula pada nilai B, iaitu 6. Jangan ambil tanda dia, 6. Jadi, yang sesuai adalah 3 darab 3. Seterusnya, saya dah ajar letak kurungan, buat garis macam ni dan macam ni. Hujung dan hujung. Hujung kita X kuasa 2 dan juga 9 positif. Manakala sebelahnya adalah negatif 6X. Okey, negatif 6X. Okey, sekarang X darab X. So, X darab X. You all dapat X kuasa 2. 9 ni kita akan pilih 3 darab 3. So, 3 darab 3. Saya kata mesti konsep atromen atau darab bersilang dari bawah ke atas. X darab 3, 3X. X darab 3 juga 3X. Dan tadi saya dah maklum, kita lihat tanda negatif. Negatif akan terletak pada nombor yang paling besar. Di sini sama, 3 dan 3. So, negatif. Lagi satu adalah negatif juga. Okey, seterusnya apa yang kita nak buat adalah, you all tengok negatif tambah negatif, you all akan dapat negatif 6X. So, daripada sini, bila sini negatif, maka jawapan di sini juga adalah negatif. So, jawapannya adalah X tolak 3, lagi satu pun X tolak 3. Atau awak boleh menulis X tolak 3 kuasa 2. Sangat mudah dekat sini. Okey, seterusnya kita lihat contoh. Saya nak pergi contoh yang ketiga di sini. Okey, bila datang macam ni, pertama kena tentukan nilai A, B dan C. A, kita dapat 2. B kita adalah positif 7. C kita adalah positif 6. Kedua, faktor bagi siapa? Faktor bagi 6. Faktor bagi 6. Bila faktor bagi 6, you ada sama ada 1 darab 6 dapat 6 ataupun 2 darab 3 dapat 6. Kalau macam ni, apabila A ini bukan 1, tengok sini, maka kita kena buat ujian. Uji kaji. Okey, macam mana nak buat uji kaji? Konsep dia masih sama. Buat sebegini, anak panah. Okey, sekejap buat garis. Kotak. Hujung dan hujung. So, 2M kuasa 2 dan juga positif 6. Kemudian positif 7M. Okey, 2M kuasa 2. Datang daripada 2M darab dengan M. Okey, sekarang kita ambil, kita cuba 1 darab 6. 1
6. Kemudian kita cuba. Mesti daripada bawah ke atas. M darab 1 dapat M. 2 darab 6 dapat 12M. Kalau kita lihat di sini, hasil tambah atau tolak sini tidak menghasilkan nilai 7. Jadi, tak boleh letak. So, kita padam semula. Kita letak terbalik pula. 6 dan juga 1. Terbalik dulu. Okey, daripada bawah ke atas. M darab 6. 6M. 2M darab 1. 2M. 6 tambah 2, you all dapat 8. 6 tolak 2 pun, you all dapat 4. Jadi, tetap tak dapat 7. Jadi, tak boleh. So, mesti tukar balik nak guna apa. So, kita ambillah pemfaktoran kita yang kedua, iaitu 2 dan 3. So, kita letak 2, 3. M darab 2, M darab 2, M darab 2, 2M. 2M darab 3, 6M. Juga tidak dapat 7. So, apa kata? Kita mesti terbalikkan. Okey, kita cuba Bila kita terbalikkan, apa yang berlaku? Okey, bila kita terbalikkan, di sini adalah 3, 2. M darab 3, 3M. 2M darab 2, 4M. Jadi, kita nampak hasil tambah kedua-dua 3M dan 4M menghasilkan 7M. So, tambah. Bila sini tambah, sini pun tambah. Dan jawapannya adalah 2M tambah 3 dan M tambah 2. Jadi, jangan salah. Okey? Jangan salah. Sangat mudah dekat sini. Dan sekarang kita lihat contoh yang terakhir. Saya harap you all faham. Okey, pertama saya ajar tentukan nilai A. Negatif 2. Kena tulis tanda B. Negatif 9. C. 5. Faktor bagi 5. Okey, saya dah ajar tadi kan. Faktor bagi 5 sedang saja. Iaitu 1 darab 5. Seterusnya, kita nak buat apa? Kita buat garis, hujung dan hujung. Negatif 2Y kuasa 2 dan positif 5. Seterusnya, negatif 9Y. So, tulis dulu. Negatif 2Y darab Y. Sebab bila darab, you all akan dapat negatif 2Y kuasa 2. Now, 1 dan 5. So, 1 dan 5. Tulis je. Saya ajar mesti dari bawah ke atas. Y darab 1Y. Negatif 2Y darab 5. Negatif 10Y. So, awak nampak di sini. Negatif 10. Ni tanda negatif kan? Dah ada negatif 10. Jadi, nak dapat 9, maka ini akan jadi tambah. Maksudnya, hutang RM10, you bayar RM1. So, kalau di sini tambah, maka di sini akan jadi tambah dan di sini akan jadi tolak. So, jawapannya adalah negatif 2Y tambah 1. Mesti letak kurungan Buka lagi satu kurungan. Y tolak 5. So, inilah jawapan pemfaktoran bagi 3 ungkapan. Sangat mudah anak. Sangat mudah asalkan you all faham konsep. Pertama, mencari nilai A, B dan C. Kedua, menentukan pemfaktoran. Ketiga, you all buat uji kaji macam yang saya buat. Dan keempat, jangan lupa menulis semula dalam bentuk faktor, iaitu dalam bentuk kurungan. Okey, so itu sahaja daripada saya. Saya harap anak-anak saya faham bagaimana nak mencari faktor melalui kaedah darab bersilang bagi 3 ungkapan. Bila saya sebut 3 ungkapan, maksudnya ada nilai A, nilai B dan nilai C. Okey, itu sahaja. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.